Ayam goreng, ayam goreng. Ya, berapa pieces? Saya dah cakap 3 tadi kan? 3 dah? Ala kata what? Set saya cakap. Kau apa kau ni? Apa lagi? Lagi tak boleh lagi lah. Memang dia saja nak tunjukkan yang dia tengah marah ke apa sebenarnya kan. Lepas tu sibuk boleh rakam pula tu, itu yang tak tahan tu. Budak tu yang ambil order dan dia juga yang kira. Jadi dia buat kerja dua dalam satu. Kita kena faham, kena bertolak ansur sama sendiri. Jangan disebabkan emosi kita, kemudian kita nak lepaskan marah pula dekat orang lain, tak boleh. Tak kisah dengan siapa pun, dengan budak ke, dengan orang tua ke. Kita kena jaga betul kata kita dengan seseorang. Bertolak ansur sesama sendirilah. Kalau tak, sampai bila pun kita tak akan maju. Kita memang kadang-kadang rasa macam nak buat konten laman media sosial kita sendiri, tapi kena berhati-hati jugalah kalau nak buat konten tu. Memang usaha dia sendiri merakamkan aksi tu. Maknanya dia dah plan awal lah, mendapat kecaman dan sebagainya. Macam biasa kita lihat permainan yang sebelum-sebelum ni juga, dia akan minta maaf. Janganlah ambil peluang kesempatan atas minta maaf tu. Diri sendiri tu nak perhatian yang disengajakan. Marah sebab macam kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan guys, terima kasih bersama dengan kami 10 minit. Ini isu yang memang sangat-sangat viral apabila ada seorang jejaka pergi ambil order dekat makanan segera, drive-thru. Dia rakam diri dia sendiri. Pada saya lah, macam niat nak menghentam pekerja tapi gedebak-gedebuk. Viral kat bawah. Komen netizen, dia yang kena sebenarnya. Saya rasa etika lah. Ini lebih kepada etika. So, kita bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki pada hari ini. Ustaz pernah pergi drive-thru? Pernah, biasa. Pernah dapat layanan yang agak tidak selesa tak daripada pekerja drive-thru? Ada juga. Ada juga kan? So, bila perkara-perkara begini timbul, dia mendatangkan amarah. Kita faham, orang lapar ni tak sabar. Tapi bila yang viral dia siap rakam, lepas tu dia siap dah rakam, dia siap komen-komen sendiri. Apa niat yang bermain di fikiran dia sampai dia memarahi orang dan senang cerita dia mengaibkanlah orang tu? Pertama sekali, kita kena nampak bahawa hidup ni bermasyarakat. Dan bila bermasyarakat ni, kita jumpa macam-macam kerenah manusia. Ada yang macam tu, ada macam ni dan sebagainya. Jadi untuk menghadapi ni, persoalan berkenaan dengan marah ni, sebenarnya marah itu naluri kemanusiaan. Tapi jangan sampai timbul penyesalan. Perkara-perkara yang seperti ni kadang-kadang kita nak lepaskan atau dalam keadaan tertentu. Ada orang yang memang saja provoke orang, ada orang yang memang saja tak nak layan, macam-macam, akhirnya akan menjadikan benda tu lebih besar. Dan sebab tu kalau kita tengok pakar kriminologi daripada UKM menyebutkan bahawa sebenarnya tidak dapat kawal emosi, kemudian suasana dan juga provokasi yang akan menimbulkan kemarahan itu dan boleh menatijahkan kepada benda yang lebih besar lagi, pembunuhan. Kalau kita tengok sampai ke tahap itu. Kita hanya dengar suara, kita tak nampak muka. Mungkin dia dah kerja 8 jam. Lepas tu mungkin kita ambil kira, pedulilah kau kerja 8 jam, aku ni customer, kau kena layan aku. So, kita ni bagaimana Ustaz untuk tidak memarahi orang, ataupun yang bekerja tu bagaimana untuk konsisten dalam melakukan pekerjaan dia? Kita kena tengok apa yang Nabi pesan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah. Sebutkan bahawa satu orang lelaki dia datang jumpa Nabi dan kemudian dia kata, "Ya Rasulullah, nasihatkan aku, bagi aku nasihat." Macam kita lah jumpa kawan-kawan, aku ni tengok macam ni, kau tolong nasihat sikit kan. Nabi kata, "La taghdab, jangan kamu marah." Jangan marah. 3 kali Nabi ulang, jangan marah. Menunjukkan daripada hadis ni, sebahagian ulama kata maksudnya yang lelaki ni mungkin dia suka marah. Jadi sebab tu Nabi nasihatkan jangan marah. Sebab yang lain Nabi kata kamu jihad jalan Allah, kamu pergi solat awal waktu. Tapi yang ni Nabi kata jangan kamu marah. Maka kata Imam Ibn Hajar, maksudnya ialah supaya kamu menahan daripada perkara-perkara yang membuatkan kamu boleh jadi marah. Dan marah ni sebenarnya adalah satu benda naluri manusia. Cuma macam mana kita nak kawal? Kalau boleh permulaan marah tu pun kita nak stop dulu, awal-awal lagi. Tapi kalau dah marah, macam mana pula kita nak berhadapan ketika mana kita marah? Jadi itu dia punya konsep asas supaya kita faham. Kalau bulan puasa, kalau kita nak marah, sesungguhnya aku berpuasa. Ada limit, ada time. Tunggulah kau lepas aku buka ni, kau siap kau. Tapi sekarang ni, macam mana benarkah kata orang lapar akan membuatkan orang marah? Secara umumnya memang betul lah. Kita kena faham beberapa keadaan lah. Yang pertama sekali, saya biasa buat, kalau kita pergi order makanan tu, kita cakap sekian-sekian, kemudian dia pergi buat 15 minit lepas tu kita panggil lah, kita tanya dia macam mana, ni order saya ni betul-betul ambil order ke ataupun tertinggal ke, kertas ke tak tulis ke apa. So kita ada kontak macam tu. Kemudian yang kedua, bagi kontak bagi seorang yang patutnya benda ni dah diajar dalam kita punya skill macam mana sebagai seorang pekerja. Jadi dia pun bagi tahu, minta maaf kami ni staff kurang, ada SOP dia, ada SOP dan sebagainya. Jadi waktu tu kita akan nampak, oh ini standard kerjanya. Jadi kita boleh faham lah waktu tu. Tapi kalau kita contohnya tiba-tiba kita nak marah, ni dah 15 minit ni tak ada. Jadi di situlah kita
nampak bahawa sebenarnya ada perkara yang kita tak jelas daripada sudut macam mana nak berinteraksi sama ada pelanggan kepada pekerja dan juga pekerja kepada pelanggan. Kita sendiri rasa macam baran ada masalah kat office tadi, tiba-tiba orang tu buat hal lambat 3 minit, kita marah, lepas kat dia, berdosa tak kita, Ustaz? Asalnya Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, laisa bisyadid as-sura'ah. Orang yang baik ni, yang bagus ni, yang hebat ni bukan kerja dia bertumbuk, bukan kerja dia asyik nak bergusti, tapi orang yang baik ni adalah yamliku nafs indal ghadab. Dia mengawal nafsu dia, mengawal diri dia ketika dia marah. Maka itu orang yang paling terbaik. Dan bayangkan, rupanya orang yang boleh kawal marah ni Allah janjikan dengan syurga. Dan dalam riwayat Imam Ahmad kata Nabi, nanti di hari akhirat akan dipanggil semua orang dan kemudian pada waktu semua makhluk, dan kemudian Allah beritahu pada dia, pilihlah mana-mana bidadari yang kamu suki. Nak ke tak nak? Kalau dia nak jawab, bila tu tengok, dah nak. Tapi itulah ceritanya. Ceritanya tentang bagaimana manusia yang boleh kawal marah. Sekarang ni marah ni dijadikan sebagai satu konten. Konten dia kalau berlakon filem kau kena marah, of course lah. Zaman sekarang kan zaman viral, Ustaz. So konten marah tu yang nak ditimbulkan, yang tak mendatangkan apa-apa faedah pun. Sebenarnya marah ni dalam Islam ada waktu ketika boleh marah. Sebagai contoh Nabi SAW dalam hadis riwayat Zaid bin Sabit dalam riwayat Bukhari hadis sahih, ketika mana Islam itu diporak-perandakan, Islam itu dituduh macam-macam, maka Nabi marah. Dan kemudian ketika mana Usamah bin Zaid dia pergi bunuh orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah, waktu dia angkat pedang tiba-tiba dia mengucap, tu musuh Allah tu. Dia pun ini main-main je, dia pun bantai sekali kan. Lepas tu kata Nabi, kamu tahu ke apa yang ada dalam isi hati dia? Nabi marah. Menunjukkan ada keadaan tertentu yang kita boleh marah, tapi bukan sentiasa kehidupan kita tu asyik marah je. Yang itu kita kena perhatikan betul-betul supaya dalam keadaan tertentu kita dapat faham. Dan sebenarnya kalau tengok ada satu kajian 2015 bila mana ditanya kepada 100 banduan, dan daripada 100 banduan tu 70 menyatakan jenayah yang mereka buat adalah bermula pada marah. Marah ni satu penyakit ke, Ustaz? Penyakit sebenarnya. Memang penyakit. Penyakit dan boleh bawa penyakit yang lain ke dalam hati dan tubuh badan kita. Orang tahu saya pemarah. Orang ni saja nak uji saya. Saya tengah nak berubah ni. Aku tak nak marah. Kau uji aku. Aku tak marah. Kau uji ke sini kau. Menjadi marah. So macam mana tu, Ustaz? Kita tahu dah memang sikap dia begini, dia mungkin nak berubah. Tapi kita pergi buat sekian-sekian, alah kawan-kawan saja nak uji. Jadi akhirnya akan menimbulkan satu benda tak elok. Nak ambil engkau satu tumbuk kan. Ambil engkau kena sekian. Jadi itu sebenarnya. Sebab tu Nabi SAW dalam banyak keadaan dengan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, Nabi tak marah dalam keadaan yang tak tentu pasal. Keadaan tertentu yang memerlukan pada marah, contoh macam anak-anak ke, contoh kepada orang tertentu ke semua. Sebab tu marah ni ada dia punya garis panduan dia. Contohnya kita kata marah ni dia jangan sampai memaki orang. Marah ni jangan sampai buat benda-benda yang boleh mencederakan orang. Marah ni janganlah sampai kita kata semua tak ada benda yang betul hadir tu. Kau ni daripada dulu sampai sekarang semua tak betul. Jadi di situ sebenarnya boleh marah, tapi macam mana keadaan kawal emosi dan seterusnya. Yang viral ni lah, yang dia marahnya budak pandu lalu ni. Sekarang ni orang yang marah ni pula dia cakap dia anxiety, jadi ketakutan. Macam tu, adakah ini salah satu kesan yang negatif, Ustaz? Sebab tu jangan mulakan. Bila kita mulakan, kadang-kadang tu memang saja kita boring-boring tak ada apa, rakam video lah, boleh upload dekat apa-apa. Tak pasal kau ada anxiety. Tak pasal-pasal. Tiba-tiba dapat anxiety. Betul. Ataupun mungkin tak ada, mungkin saja-saja dikatakan supaya mengelakkan dia bukan orang yang bersalah. Pun mungkin juga. Jadi macam-macam persoalan dan akhirnya akan memberikan tindak balas kesan yang buruk kepada diri sendiri dan juga orang lain, dan kemudian bila tak tahan, mula kita pula ada jadi masalah. Ada tak doa yang boleh kita kawal diri kita sendiri supaya kita jangan cepat marah walaupun orang memang menguji kemarahan kita ni? Secara umumnya kalau kita tengok Nabi SAW bagi garis panduan tu banyak. Yang pertama sekali kita kena faham kalau kita marah ni apa kesan dia. Terus-terus boleh mindset kat kita. Satu. Yang kedua kita ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab biasanya sebab tu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dia daripada syaitan. Bila syaitan dia masuk, marah tu lebih besar, maka dia kalau kita ambil wuduk kemudian kita ta'awuz, dia akan memadamkan benda tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi pesan juga kepada kita supaya kita diam. Bila rasa nak marah tu kita tahan, relax, kita pergilah buat benda lain. Pergi mencangkul ke apa ke kan. Buat benda lain. Buat benda lain. Tu. Kemudian Nabi SAW sebutkan juga tentang kita supaya dalam keadaan yang marah itu, supaya kita kalau betul-betul marah ke apa, jaga perkataan, jaga apa. Boleh marah. Boleh marah. Boleh marah. Tapi itulah hakikat sebenar supaya kita faham, dan bila mana kita nak kontrol kawal emosi kita. Benda ni memang berlaku, memang tak boleh nak elak, tapi bagaimana kita berhadapan dengan situasi seperti itu. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Mustafa Suki kerana sudi hadir dan sudi memberikan sedikit sebanyak penjelasan. InsyaAllah kita ambil yang baik ini, jadikan ia sebagai satu pengajaran. Bersua lagi pastinya bersama dengan anda. Kita ada 10 minit di hari-hari yang lain dalam Sembang Viral. Assalamualaikum.